Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat dan sihat saja di satu keluarga ya. Baik, hari ini kita akan menyambung lagi tajuk pelajaran kita untuk tingkat kelima ya. Jadi sebelum kita melihat apakah tajuk kita pada hari ini, mari kita bersama-sama dengarkan doa ni. Lihat dan dengar elok-elok dan insyaAllah kita akan tahu apakah tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Baik, kita tengokkan dulu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم أرضني به. Ya Allah, aku beristikharah dengan ilmu, mohon kekuatan dengan kekuatanmu, dan ku mohon keagungan kurniaanmu. Kerana engkau berkuasa dan tidak pula aku, kau mengetahui juga tidak aku, maha mengetahui yang gaib. Ya Allah, jika ini baik bagiku, agamaku dan kehidupanku, juga natijaku selepas ini, maka tetapkanlah, kau mudahkanlah dan berkatilah aku padanya. Ya Allah, jika ini buruk bagiku, agamaku dan kehidupanku, juga natijaku selepas ini, maka jauhkannya dariku, juga jauhkan aku darinya. Tetapkan aku dengan kebaikan sebagaimana yang sepatutnya. Kau jadikanku meredainya. Baik, kita dah dengar tadi doa dan ada satu perkataan yang jelas menunjukkan berkaitan dengan doa yang dibacakan oleh kumpulan UNIC tadi ya. Jadi saya rasa anak pelajar pun dah dapat tengok tadi, dah faham dah pun, dah tahu dah apa perkataannya. Itulah tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ya, iaitu solat sunat istikharah ya. Pelajaran 11 bidang fiqh, unit 1 iaitu solat sunat istikharah. Ya, dan anak-anak pelajar boleh merujuk buku teks kita, muka surat 90 hingga 93. Doa tu pun ada dalam buku teks kita, muka surat 90 hingga
93 tu ya, boleh cari dalam buku teks kita. Baik, kita teruskan. Apakah fokus ataupun apakah perkara yang akan kita belajar pada hari ini berkaitan dengan solat sunat istikharah. Yang pertama, kita akan jumpa maksud solat sunat istikharah, apa dia. Yang kedua, kita akan melihat apakah hukum melaksanakan solat sunat istikharah. Yang ketiga, kita akan melihat dalil. Dalil berkaitan dengan, dalil nakli ya, berkaitan dengan solat sunat istikharah. Kemudian kita akan melihat pula bagaimana cara untuk kita menunaikan solat sunat istikharah ya. Dan yang kelima, kita akan jumpa juga hari ini berkaitan dengan apakah kebaikan ataupun hikmah kita melaksanakan solat sunat istikharah. Okey, baik, ada 5 perkara yang akan kita jumpa pada hari ini, dan insya-Allah di akhirnya nanti anak-anak pelajar akan memahami maksudnya, apa maksud istikharah, apa hukumnya, dalilnya bagaimana, cara terlaksanakannya, macam mana nak buat solat sunat istikharah, dan apa hikmah-hikmah ataupun kebaikan kita melaksanakan solat sunat istikharah. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu maksud solat sunat istikharah. Okay, istikharah adalah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud meminta penjelasan atau panduan. Ini maksud istikharah dari segi bahasa. Baik, mungkin tengok daripada segi istilah syarak pula. Istikharah adalah, solat sunat istikharah adalah solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Apa-apa sahaja yang menimbulkan keraguan atau kita tak tahu nak buat pilihan yang mana satu, jadi kita disunatkan untuk solat sunat istikharah. Ya, contoh dalam pemilihan jodoh misalnya, sebab kita tahu dalam Islam amat menitik beratkan tentang pemilihan jodoh kan. Jadi kita pun mungkin ada 2-3 pilihan, yang mana satu kita nak pilih sebagai jodoh kita, sebagai pasangan kita. Kalau kita berasa kebuntuan, tak tahu mana satu, kita boleh tunaikan solat sunat istikharah. Ataupun kita dah nak terima, tahun depan nak masuk U, kita berasa ragu-ragu mana satu U yang kita nak masuk. Ayah suruh masuk UM, mak suruh masuk UKM, kita sendiri nak UIA contoh. 3 benda, ada 3 U yang kita nak pilih ni, mana satu yang nak pergi ni menyebabkan kita rasa buntu kan, nak pergi UIA kan, bimbang mak dengan ayah kita kecil hati dan sebagainya, contoh ya. Jadi itu juga kita boleh laksanakan ataupun mohon petunjuk daripada Allah dengan melakukan solat sunat istikharah ya. Baik, itu dari segi maksud dia, iaitu solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Kita dah ada, cuma nak pilih satu daripada beberapa pilihan kita. Okay, baik, kita teruskan dengan hukum. Apakah hukum kita melaksanakan solat sunat istikharah? Okey, hukumnya adalah sunat. Nama pun solat sunat ya. Hukumnya adalah sunat. Dan apa maksud sunat ni sebenarnya? Mari kita tengok. Sunat adalah maksud dia sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Itu maksud sunat. Maknanya Allah akan beri pahala kalau kita buat. Dan kalau tak buat pun tak apa, tak dapat dosa pun. Ya, tak apa. Tapi kalau kita buat akan dapat pahala. Itu maksud sunat. Jadi solat sunat istikharah ni hukumnya adalah sunat. Kita digalakkan melaksanakannya jika kita menghadapi kekeliruan dalam membuat pilihan ya. Baik, kita teruskan dengan dalil. Apakah dalil sunatnya solat sunat istikharah ni? Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kami tentang istikharah. Baginda bersabda, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariḍah." Apakah maksudnya? Jika salah seorang daripada kalian gusar tentang sesuatu perkara, maka dirikanlah solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Nabi dah ajar dah kita. Bila kita pada keadaan gusar, sukar untuk membuat pilihan, maka Nabi kata dirikanlah solat 2 rakaat, iaitu solat sunat istikharah ya. Baik, itu dalil berkaitan dengan solat sunat istikharah. Dan kita tengok cara bagaimana untuk kita melaksanakan solat sunat istikharah. Okey. Yang pertama kita tengok niat dia.
Itu niat dia. Usalli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat dan juga niat bagi solat sunat istikharah ya. Baik, bilangan rakaat 2. Solat sunat nombor 2 lah ya. 2 rakaat 1 salam ya. Dan cara pelaksanaannya secara bersendirian. Masing-masing ya, masing-masing buat. Dan bacaan dalam solat, kita tengok rakaat pertama dan kedua, biasa rukunnya adalah Al-Fatihah lah ya. Bagi rakaat pertama, selepas membaca Fatihah, ialah surah Al-Kafirun atau mana-mana surah yang kita hafaz ya. Rakaat yang kedua, digalakkan kita membaca surah Al-Ikhlas. Kalau tak hafaz, boleh baca mana-mana surah yang kita hafaz ya. Itu bacaan dalam solat ya, bacaan dalam solat bagi rakaat pertama dan rakaat kedua selepas kita membaca Al-Fatihah. Surah ni ya, surah Al-Kafirun rakaat pertama, surah Al-Ikhlas bagi rakaat kedua. Kemudian menyempurnakan rukun-rukun yang lain sehinggalah memberi salam. Ada banyak rukun-rukun solat kita kan, rukuk, sujud, tahiyat dan sebagainya, sehinggalah kita memberi salam ya. Dan berdoa dengan doa-doa yang sesuai. Tadi di awal tadi kita dah berjumpa dengan contoh doa solat sunat istikharah. Itu contoh dia lah. Ada lagi beberapa doanya dan yang tadi tu antaranya yang ada dalam buku teks kita ya, doa solat sunat istikharah. Baik, kita teruskan dengan yang kelima. Yang kelima iaitu kebaikan. Apakah kebaikan kita melaksanakan solat sunat istikharah? Apa kebaikannya? Tengok satu persatu. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Sebab apa boleh meningkatkan iman? Kerana menjadikan Allah sebagai tempat pergantungan. Bila kita berada dalam keadaan keliru, tak tahu nak pilih yang mana satu, kita menyerahkan perkara itu kepada Allah untuk menentukannya. Kita mohon pertolongan Allah untuk Allah bagi hidayah kepada kita mana satu yang kita nak pilih, yang terbaik untuk kita. Ya, itu yang pertama. Baik, hikmah yang kedua, menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Macam mana? Dengan cara memohon syirik ni biasanya mohon selain daripada Allah lah, mohon pertolongan orang lain. Ya, benda lain selain daripada Allah. Mohon pertolongan daripada makhluk selain daripada Allah SWT. Okey, jadi dengan adanya solat istikharah ini, kita dapat memelihara diri kita daripada perbuatan syirik, daripada kita memohon pada orang lain. Maksudnya kita buntu, tak tahu nak buat pilihan, tak tahu nak buat keputusan, kita tetap juga berdoa dan memohon kepada Allah tanpa memerlukan bantuan makhluk lain ya. Baik, yang ketiga, tengok apakah lagi hikmah solat sunat istikharah. Yang ketiga, mendidik umat Islam agar sentiasa memohon sesuatu kepada Allah SWT, terutama dalam membuat keputusan. Ya, sebabnya hanya Allah sahaja yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita rasa sesuatu kita buat terbaik, kita rasa pilihan kita terbaik, tapi belum tentu itu adalah terbaik untuk kita. Tapi kalau Allah yang tentukan, sudah pastilah itulah yang terbaik untuk kita. Sebab tu kita sangat-sangat dimestikan, digalakkan, dianjurkan agar apa-apa saja kebuntuan yang kita rasa dalam kehidupan kita, kekeliruan dalam kita buat satu pilihan, kita mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah untuk tajuk solat istikharah tadi kita dah melihat, dah mendengar yang pertama tadi kita dah dengar doa. Kemudian kita dah tengok juga maksud dia, maksud solat sunat. Kita dah tengok juga hukum melakukan solat sunat istikharah, dalil, cara, mana cara nak buat solat sunat istikharah. Dan yang kelima, kita telah melihat apakah hikmah melakukan solat sunat istikharah. Jadi untuk kali ini itu sahaja bagi unit yang pertama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi bagi unit yang kedua dengan solat sunat tasbih. Sehingga itu semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.